Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, hari ini kita masuk pada pelajaran kedua, akhlak dan tasawuf darjah 4 dengan tajuk adab bertanya. Baik anak-anak murid yang dikasihi sekalian, kita lihat dulu pengenalan berkaitan dengan adab bertanya. Okay, sila perhatikan pepatah Melayu. Malu bertanya sesat jalan. Okay, kalau kita malu bertanya, maka kita tidak akan dapat jawapannya. Okay, apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu perkara, maka hendaklah ia bertanya. Kerana bertanya bukanlah satu perbuatan yang memalukan. Lebih-lebih lagi apabila pertanyaan itu diajukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan hajatnya dan tidak berlebih-lebihan. Seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha kariha lakum thalatha qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai kamu pada 3 perkara. Tak suka pada 3 perkara. Menyatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, membazirkan harta. Dan yang ketiga, banyak bertanya perkara yang tidak penting. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Baik, seterusnya kita lihat adab bertanya. Okay, bertanya ni selalu kita selalu tanya pada rakan-rakan, ibu bapa, guru, jiran dan sebagainya. Apa sahaja perkara yang kita rasa kita tidak tahu. Kita muskil atau kita tidak faham. Oleh demikian, kita wajib menjaga adab sopan ketika bertanya. Antara adab bertanya, yang pertama, sebelum nak tanya, kita beri salam. Okay, yang kedua, meminta izin sebelum bertanya. Okay, contoh kalau dalam kelas, kita angkat tangan, kita minta izin sebelum bertanya. Yang ketiga, bertanya perkara yang tidak menyinggung orang lain. Okay, bertanya benda-benda yang tidak menyakitkan hati orang, yang tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Dan yang keempat, kita mengucapkan terima kasih selepas kita telah mendapat jawapan pertanyaan kita tadi. Baik, seterusnya kita lihat kaedah bertanya. Kita nak tanya orang pun mesti ada kaedah, mesti ada cara supaya pertanyaan kita nampak lebih beradab. Okay, kaedah yang pertama iaitu bertanya pada masa yang sesuai. Pada masa yang sesuai, jangan ketika orang tu tengah marah, ketika orang tu tengah ditimpa musibah, kita nak tanya macam-macam. Okay, yang kedua, memberi salam terlebih dahulu. Beri salam. Yang ketiga, minta izin sebelum bertanya. Boleh saya tumpang tanya? Minta izin. Yang keempat, bertanya dengan sopan dan santun. Yang kelima, bertanya dengan bahasa yang baik. Yang keenam, bertanya dengan suara yang rendah tetapi jelas. Yang ketujuh, bertanya perkara yang munasabah dan berkaitan. Yang ke-8, tidak bertanya dengan cara yang boleh menyinggung perasaan. Dan yang ke-9, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Baik, seterusnya kita lihat pertanyaan yang tidak beradab. Okey, yang pertama, bertanya pada masa yang tidak sesuai. Contohnya ketika orang tengah tidur, ketika orang sedang makan, ketika orang sedang sibuk dan sebagainya. Okay, yang kedua, tidak memberi salam terlebih dahulu. Terus pakai tanya je. Tak minta izin atau tak beri salam dulu. Yang ketiga, tidak meminta izin sebelum bertanya. Okay, yang keempat, bertanya dengan cara yang tidak sopan. Yang kelima, bertanya dengan bahasa yang kasar. Yang keenam, bertanya dengan suara yang tinggi atau sukar difahami, bertanya dengan keadaan suara yang tinggi, terjerit-jerit. Okay. Yang ketujuh, bertanya perkara yang tidak munasabah dan tak ada kaitan langsung. Yang ke-8, pernyataan atau bertanya benda-benda yang boleh menyinggung mana-mana pihak. Okay. Yang ke-9, tidak mengucapkan terima kasih.
Baik, seterusnya kita lihat akibat tidak mengamalkan adab bertanya. Bila kita tidak menggunakan adab ketika bertanya, apa akibat yang kita akan terima? Okey, pertama, kita akan mendapat susah. Sebab kita tak akan dapat jawapan yang terbaik. Okey, yang kedua, tidak tercapai hajatnya. Maksudnya apa yang kita nak tanya tadi, kita tidak dapat jawapan. Okay, yang ketiga, dibenci rakan-rakan dan dipulaukan oleh masyarakat. Kalau kita tanya dalam keadaan kita nak marah, suara tinggi, so rakan-rakan pun tak suka, masyarakat pun tidak suka. Okay, yang keempat, akan sesat jalan. Ni tadilah kalau malu bertanya, sesat jalan. Tapi kalau kita tanya dengan tidak beradab pun, kita tidak akan dapat jawapan yang baik. Dan seterusnya ialah hilang kenalan malah menambah ramai musuh. Tak ada orang yang suka kawan dengan kita. Okay, sebab bila kita cakap dengan bahasa yang kasar, ibaratnya kita seorang yang sombong. Bila kita sombong, maka kita tidak akan ramai kawan. Okay. Baik, seterusnya kita lihat latihan kita pada hari ini. Cikgu dah sediakan 3 soalan. Soalan pertama, senaraikan 4 adab bertanya. 4 adab bertanya. Soalan kedua, tuliskan 4 kaedah bertanya yang beradab. 4 kaedah bertanya yang beradab. Dan ketiga, cikgu nak pendapat awak sendiri. 1 pendapat pun sudah memadai. Pada pendapat anda, apakah akibat tidak mengamalkan adab bertanya? So, kalau dalam bahasa Melayu, kita selalu jawab soalan yang dalam bentuk ni. Kita akan jawab, pada pendapat saya, akibat tidak mengamalkan adab bertanya ialah, baru bagi jawapan. Baik, cikgu harap anak-anak murid sekalian dapat menjawab soalan ini dengan baik. Dan macam biasalah, nanti setelah selesai menjawab soalan, boleh hantarkan gambar kepada cikgu. Okey, untuk itu sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.